Mungkin nampak tak paparan? Nampak Nampak. Okey, baik. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 6, unit 5, Usahlah Stres. Jadi hari ini kita akan belajar, tajuknya ialah Atasi Stres. Okey. Standard pembelajaran pada hari ini ialah bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertata susila. Okey. Jadi belajar dalam kelas Bahasa Melayu, awak akan belajar untuk bercakap, bertutur dan berkomunikasi dengan baik. Baik, objektif PDPC pada hari ini, murid dapat bertutur dalam pelbagai situasi dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertata susila. Maksudnya, awak akan mampu bercakap menggunakan ayat yang betul, struktur yang betul. Kalau dalam penulisan tu, dari segi tanda baca yang betul, struktur ayat yang betul, huruf besar, huruf kecil, semua tu dikira kalau dalam menulis. Okay. Baik, kita lihat sedikit tentang kejap. Kenapa anda stres? Banyak. Okey, ini antara. Kerja banyak? Tak adalah. Sarah pernah stres? Siapa pernah stres? Cuba kongsikan kepada kita. Anas pernah stres, Anas? Pernah. Pernah. Cuba ceritakan kenapa anda stres. Yang lain tutup dulu mic. Nanti cikgu bagi peluang seorang-seorang. Okey, Anas ceritakan. Kenapa? Lepas tu saya dia pergi macam kelas bola. Lepas tu saya balik tengok bilik bersepah. Adik saya dah sepah. Dah balik cikgu. Okey. Stres kerana bilik bersepah. Jadi awak seorang yang sangat menjaga kebersihan lah. Betul. Betul lah. Jadi awak akan menjadi AJK kebersihan lah kelas nanti. Jadi awak akan memastikan kelas saya bersih. Kelas kita bersih. Okey, itu salah satu kenapa dia stres. Okey, boleh tutup mic. Okey, Sarah. Sarah. Okey, pernah stres tak? Pernah lah juga. Okey, apa yang menyebabkan anda stres tu? Yang pernah stres tu. Apa yang menyebabkan anda stres? Stres. Kenapa? Stres ni merangkumi macam awak tiba-tiba sedih ke, tak ada selera nak makan. Kenapa? Mesti ada sebab orang stres. Dapat keputusan teruk ke? Kalau keputusan teruk tak ada sangat. Okey, jadi apa yang akan menyebabkan anda stres? Tak tahu nak cakap apa. Awak sendiri pun tak tahu kenapa awak stres. Macam tu? Okey, ini agak kelakar ya. Tak apa. Nanti boleh cari kenapa. Mesti tahu sebab kalau awak tiba-tiba awak stres. Okey, tak apa Sarah. Okey, terima kasih. Ain, buka kamera tu. Buka lah kamera semua sekali tu. Kita ada 6 orang je kat sini. 7 masuk saya. Ain, mana Ain? Sudah hilang kah? Tiada? Tiada Ain? Oh, Ain pergi makan. Okey, Irham. Irham buka kamera Irham. Okay, Irham pernah stres tak? Pernah. Apa yang menyebabkan Irham stres? Kerja melambat. Kerja berlambat, kan? Okey. Okey, itu menyebabkan anda stres. Saya baru masuk, muka surat berapa? Siapa Emma Ottoman ni? Syakir. Oh, Syakir. Muka surat 23 Syakir. Kejap lagi kita belum masuk lagi. Okey, kerja berlambat kata Irham. Okey, semua orang melalui proses yang sama. Ada kerja yang banyak. Jadi, kasih dah keluar dah. Okey, Syakir. Syakir pernah stres tak Syakir? Pernah. Kenapa Syakir stres? Dengan sepupu. Oh, stres dengan sepupu. Kenapa dengan sepupu tu? Kalau balik kampung kan gaduh. Oh, kalau balik kampung ke gaduh? Okey, dia stres sebab sepupu. Okey.
Ain dah ada ke? Ke Ain tak ada lagi? Kasih dah hilang dah. Dia hilang. Tak apalah. Okey, terima kasih Syakir. Syakir tutup dulu. Mic. Okey. Siapa yang baru masuk? Siapa baru masuk? Tak ada, tak tahu. Okey, baik. Kita lihat pada slide semula. Okey, nampak slide Anas? Nampak. Okey, nampak. Okey, kenapa anda stres? Okey, kenapa kita stres? Salah satunya faktor diri sendiri. Mungkin kita rasa kecewa dengan diri kita. Kita dah letak satu target, kita letak satu impian, kita letak satu matlamat dan kita tidak capai. Jadi kita gagal. Jadi kita rasa stres dengan diri kita. Okey, yang kedua mungkin dari segi masalah keluarga. Macam ni mungkin masalah rumah tangga. Ni belumlah, awak belum ada rumah dan tangga. Okey, betul tak Sarah? Sarah belum kahwin kan? Belum. Belum. Okey, Sarah belum kahwin. Jadi biasanya mungkin masalah awak gaduh adik-beradik ke, mak tak faham saya lah kadangnya, katanya. Okey, padahal mak dan ayah tu dah cuba dah faham dia. Tapi kita yang tak cuba faham mak ayah pula. Okey, mungkin masalah keuangan atau ada tragedi, trauma. Tragedi ni contoh macam kematian ke, kemalangan yang menyebabkan kita stres, menyebabkan awak rasa trauma, mungkin dipukul, itu antaranya lah. Okay, ini biasa orang dewasa lah masalah keuangan dan sebagainya. Okay, kesesakan lalu lintas, ini mungkin awak tak hadapi. Jadi bagi orang-orang dewasa, mak ayah awak yang mungkin memandu, mungkin rasa stres bila melalui kesesakan lalu lintas. Tapi di Melaka, Alur Gajah, Alhamdulillah so far Alur Gajah susahlah nak jumpa kesesakan lalu lintas ni. Okey, kecuali ada sekatan jalan raya dan sebagainya. Ni biasa kalau di Kuala Lumpur, di Bandar Melaka, kalau awak bayangkan awak sekolah di Bandar Melaka pagi-pagi, kesesakan lalu lintas nak sampai sekolah sepatutnya 10 minit, ambil masa lebih kurang 30 minit. Okey. Ini antara lepas tu pekerjaan, tidak dinaikkan pangkat, dibuang kerja, itu sebagainya. Ini dalam konteks yang lebih umum lah. Okay, tanda-tanda stres, letih keterlaluan. Okay, yang pertama, hilang selera makan. Tidak cukup tidur, sakit kepala, hilang minat terhadap kerja. Kalau awak mungkin hilang minat terhadap belajar. Ataupun terhadap subjek tertentu. Contoh, mungkin awak stres dengan pendidikan seni, tak boleh melukis, tak reti, jadi awak hilang minat dengan benda tu. Okay, gelisah. Tahu gelisah, rasa macam tak senang duduk je. Awak duduk pun tak boleh, tidur pun tak selesa dan sebagainya. Suka menengking, tahu suka menengking, suka marah orang lah. Lepas tu cuba jauhkan diri. Ada tak tanda-tanda ini dalam diri anda sekarang? Tak ada. Tak ada. Sarah ada, Sarah? Tak ada. Tak ada. Irham ada? Tak ada. Ain? Ain tak ada. Ain dah hilang agaknya ni. Ada lagi Ain? Tak. Tak, ada lagi. Kasih, ada? Tanda-tanda stres? Adalah. Adalah. Wow. Baik. Pergi segera merawat stres anda. Apa lagi masuk tadi? Danish. Danish ada tanda-tanda stres? Tak ada. Tak ada, bagus. Tengok pun muka senang hati. Cuba buka kamera nak tengok muka. Tak apa. Cuba buka kamera. Kasih tengok Kasih. Ke awak make up pagi ni? Ada pakai make up ke pagi ni? Tak ada kan? Adalah. Tak ada. Syakir mana Syakir? Ada rasa stres tak hari ni? Tak ada. Ada tanda-tanda ni? Tak ada bagus. Okay. Okay. Ini kesan stres terhadap kesihatan oral. Maksudnya kesihatan mulut lah. Di bahagian mulut dan leher kita ni. Okay, yang pertama mulut yang sentiasa kering. Awak rasa kering dekat bibir, kat mulut, kat tekak. Lepas tu selalu ada ulcer. Tahu ulcer? Siapa pernah kena ulcer mulut? Mesti pernah kan? Okay, antara salah satu sebab kenapa kita ada ulcer mulut yang berulang kerana kita stres. Lepas tu perbuatan yang mengasah atau melagakan gigi. Kadang tak sedar, dia tidur, lepas tu awak bunyi macam geseran-geseran gigi. Mungkin terdengar kan. Mungkin bukan awak buat, memang awak tak sedar lah. Macam saya selalu dengar ayah saya.
Saya kata, oh okey, ni adalah tanda-tanda orang stres lah kot. Tapi tak cerita pun tu masalah sendi rahang kat sini awak selalu rasa sakit. Okey, lepas tu rasa terbakar bahagian lidah, lelangit dan gusi. Ini antara kesan stres terhadap oral anda. Okey. Baik, sebelum kita masuk sikit, secara umumnya, kalau awak rasa stres, apa yang awak akan buat? Anas? Tidur. Tidur. Sarah? Tidur. Tidur. Ain? Main hobi. Buat Main? hobi lah. Buat hobi. Main Contoh? hobi. Basikal. Berbasikal. Irham? Kalau awak rasa stres, apa awak buat? Saya tak tahu. Saya tak tahu. Oi, tak tahu. Kasih, kau stres Saya buat apa, hilang Kasih? tiba-tiba. Ha? Kasih, kalau stres buat apa? Macam mana awak nak hilangkan stres tu? Tengok mak lah buat apa. Duk Tengok menjahit. malam buat apa? Ha. Oh, Irham tadi kata boleh stres tu boleh hilang Tiba-tiba je boleh hilang Bagus. Danish kalau stres buat apa? Nak hilangkan stres. Melukis. Melukis. Wow, ini memang jiwa seni ni. Syakir? Tengok TV. Tengok TV. Oh, saya kalau stres saya suka makan. Yes. Terutama aiskrim. Aiskrim dan saya suka minum kopi. Itu salah satu cara saya untuk hilangkan stres. Tapi aiskrim dalam peti ais saya memang ada. Saya akan simpan apa orang kata stok. Stok aiskrim tu mesti ada. Sama ada aiskrim Cornetto ke atau aiskrim dalam bekas. Tapi saya lebih suka aiskrim Cornetto lah yang beberapa perisa coklat ke vanila dan sebagainya. Itu memang ada stok dalam peti ais saya. Sebab bila saya stres saya akan makan tu. Dan saya suka makan kek bila saya stres. Jadi kalau awak rasa nak hadiahkan beri saya kek pun okey juga. Kan? Mana tahu hari pertama saya stres tengok muka awak nanti minggu depan, jadi awak boleh bagi saya kek. Anas gelak Siapa yang gelak? Sarah gelak. Sarah kena bawa kek minggu depan. Saya. Tak adalah. Gurau-gurau manja saja. Baik, mari kita teruskan. Okey, tengok maklumat dalam muka surat 23. Okey, baca sekejap muka surat 23 tu. Cara mengatasi stres. Baca dalam hati. Mentalis. Tak nak baca secara mekanis. Baca dulu. Termasuk baca juga pantun tersebut. Okay dah. Sambil tu tengok mencari jawapan untuk ruangan kosong tersebut. Ini untuk yang kita akan jawab nanti dalam modul kita. Okay. Kejap lagi kita buat simulasi. Simulasi. Cikgu Selvi dan Asha. Siapa nak jadi Asha, siapa nak jadi Cikgu Selvi. Ni ada 3 pasangan. 3 pasangan boleh kita buat ini. Dah? Dapat jawapan dia? Dah? Okey. Saya nak yang dialog Cikgu Selvi dengan Asha je dulu. Kita nak buat simulasi. Asha dengan Ruben nanti dulu. Yang atas saja.
Okey, kalau dah bersedia, sila buka anda punya kamera. Cikgu nak Anas jadi Cikgu Selvi. Kemudian cikgu nak Sarah jadi Asha. Boleh? Boleh. Boleh Okey. Jadi kita mulakan 2 orang ni dulu. Yang lain dengar. Okey. Tapi sebelum tu cikgu terangkan sikit tentang yang bahan grafik. Itu antara cara mengatasi stres. Okey. Yang pertama bangun awal. Keluarga bahagia ni maksudnya meluangkan masa bersama keluarga, buatlah aktiviti yang awak suka bersama keluarga, bilik yang selesa, okey? Macam Anas katalah tak suka tengok bilik bersepah. Sama juga dengan saya. Jadi kena rumah tu, bilik tu kena kemas lah, selesa. Kalau untuk peperiksaan, persediaan awal. Jangan esok nak periksa, esok nak menghadapi peperiksaan, malam ni baru buka buku. Memanglah kau stres. Betul tak Sarah? Betul. Jadi bersedia daripada awal. Dah mula buat nota-nota kecil supaya boleh ulang kaji. Okey? Okey, itu ialah pantun. Okey, sekawan keli, sekawan kelah dari latar berenang ke muara. Elakkan diri daripada masalah, hidup kita tenang, gembira. Anas ada 2 ke telefon? Hah? Ada Ada. 2 ke? Tak ada. Tak ada lah. Satu je. 1, okey tak apa. Sebab dekat paparan saya keluar 2 muka awak sekarang. Okey tak apa. Okey, Anas dengan Sarah dulu. Okey silakan. Sudahkah kamu membaca maklumat pada poster dan majalah di bilik kaunseling, Aisyah? Sudah, cikgu. Bagaimanakah dapat kita mengatasi stres? Cara kita mengatasi stres dengan Okey, dalam poster tu. bangun awal, Okey, lagi. keluarga bahagia. Apa kaitan keluarga bahagia? Jadi bagi awak tu hanya frasa je, awak kena buatlah ayat sikit. Contoh macam tadi, bagaimana cara kita dapat atasi stres? Kita dapat atasi stres, ambil daripada soalan balik. Kita dapat atasi stres dengan tadi bangun awal, betul? Kemudian apa kaitan bilik selesa tu? Belajar di dalam Bilik yang selesa. belajar di dalam bilik yang selesa. Okey, lagi? Dan membuat persediaan awal. Untuk peperiksaan. Ya, betul. Bagus. Okey. Okey, yang seterusnya. Tolong jelaskan pengajaran daripada pantun itu, Aisyah. Pengajaran Pengajaran daripada pantun ini ialah okey, ialah pantun. Kalau pantun kita empat kerat, kita ambil yang mana? Maksud dia yang mana? Rangkap pula. Baris ketiga dan keempat, betul? Jadi kat situ je, di situ saja kita ambil. Apa maksud dia tu? Kalau awak faham lah. Elakkan diri daripada masalah, hidup kita tenang gembira. Apa dia? kita harus menjauhi diri daripada masalah supaya hidup kita tenang dan gembira. Okey, boleh terima? Betul lah tu. Okey, teruskan. Aisyah, pada pendapat kamu, apakah kesan jika kita bijak mengawal stres? Pada pendapat saya, kesan jika kita bijak mengawal stres Kita akan, kalau kawal stres, kita akan dapat apa? Dapat hidup dengan secara umumnya. tenang dan selesa. Boleh? Terima? Okey, terima kasih. Bagi tepukan. Ya, okey. Pasangan yang kedua. Saya ingin Danish. Mana Danish? Di mana Danish? Okey, Danish dan Ain.
Okey. Okey. Ain jadi Asha. Asha. Saya nak Danish jadi Cikgu Selvi. Senang kerja Danish. Okey, Danish buka mic Danish. Okey. Silakan. Sudahkah kamu membaca maklumat pada poster dan majalah di bilik kaunseling Hasyah? Sudah, cikgu. Bagaimana kau dapat mengatasi stres? Kamu boleh mengatasi stres dengan bangun awal pada waktu pagi. Selain itu, kamu boleh mengulang kaji di dalam bilik yang selesa dan membuat persediaan awal untuk menghadapi peperiksaan. Okey, Ain. Sekejap. Sekejap Danish. Okey, Ain. Bila soalan bagaimana kita dapat atasi stres, kita kena ambil kata ganti nama kita. Sebab sekarang awak tidak sampaikan maklumat tu kepada orang lain. Ni sekarang cikgu tanya awak. Cikgu tanya awak, takkan awak kata kamu pula. Macam contoh saya tanya, bagaimana kita dapat atasi stres? Ain pun jawab, kamu kena tu. Adakah dia dalam konteks bertata susila, sopan? Tidak. Dia tidak sopan lah cara awak jawab tu. Jadi kata ganti nama kamu kena jadi kita. Boleh? Dapat? Dapat Ain? Dapat. Okay, good. Bagus, okay. Sambung-sambung. Teruskan. Tolong jelaskan tolong jelaskan pengajaran daripada pantun itu Hasyah. Pantun mana, cikgu? pantun ni tepi ni dalam gambar tu. Atas, tepi-tepi. Tepi ni pantun. Sekejap. Baris 3, baris 4 sahaja maksud dia. Elakkan diri daripada masalah, hidup kita tenang gembira. Apa maksud dia? Itu. Dia dah bagi senang sangat tu. Okay. Sekejap. Kita dapat elakkan diri daripada masalah. No, kita dapat bawah dulu. Kita dapat hidup tenang gembira sekiranya kita tidak ada masalah. Bolehlah. Sekiranya kita tiada masalah ataupun sekiranya kita mengelakkan daripada masalah. Okey, yang seterusnya. Hasyah, pada pendapat kamu adakah kesan jika kita bijak mengawal stres? Pada pendapat saya, kesan jika kita bijak mengawal stres adalah kita dapat hidup dengan tenang dan aman. Itu je? Okey, betul. Bagus. Okey, terima kasih. Baik, kita teruskan dengan Syakir dan Kasih. Mana Kasih? Hilang lah Kasih. Di mana Kasih? Tak ada. Irham lah. Irham belum kan? Syakir dengan Irham belum Okey, baik. Irham dengan Syakir. Okey. Syakir ada kat situ? Syakir buka mic Syakir. Okey, buka kamera sekali nak tengok muka. Okey. Okey, Syakir jadi Asha, Irham jadi Cikgu Selvi. Mulakan. Sudahkah kamu membaca maklumat pada poster dan majalah di bilik kaunseling Asha? Sudah, cikgu. Bagaimanakah dapat kita mengatasi stres? Kita boleh mengatasi stres dengan selalu bangun awal, bilik selesa, keluarga bahagia dan persediaan awal. Kena huraikan benda tu. Apa kaitan bilik selesa tu Syakir? Kalau tengok dalam gambar dia tengah buat apa? Kalau awak tengok dalam gambar dia buat apa tu Syakir? Membuka tingkap. Ya, dia tengah buat apa tu? Orang tu buat apa dalam tu? Baca buku.
Baca buku atau belajar. Jadi belajar atau membaca buku dalam bilik yang Selesa. selesa. Cuba huraikan balik tadi, ambil balik. Bangun awal. Kita boleh mengatasi stres dengan selalu bangun awal. Membaca Belajar. belajar dan membaca buku di bilik selesa. Lagi. Meluangkan masa dengan keluarga yang bahagia. Okey. Dan yang terakhir. Membuat persediaan awal untuk menghadapi ujian. Ya, bagus. Barulah tepat. Okey, barulah boleh. Tu, okey, sambung. Seterusnya. Tolong jelaskan pengajaran daripada pantun itu, Asha. Pengajaran daripada pantun itu ialah kita perlu mengelakkan diri kita daripada membuat masalah supaya hidup kita tenang dan gembira. Okey, boleh terima. Bagus. Okey, terima kasih. Okey, lihat yang seterusnya di bawah tu. Semua sekali tengok. Semasa menunggu bas untuk pulang, Asha berbual-bual dengan Ruben tentang cara mereka mengatasi stres. Ini berbalik kepada soalan saya tanya pada anda semua tadilah. Okey, apakah cara anda mengatasi stres? Okey. Selain daripada menonton televisyen, tidur, macam saya makan, lagi apa lagi cara yang awak rasa boleh menghilangkan stres? Dia pesan korang. Apa dia? Main kat luar. Main kat luar, okey, bermain. Lagi? Luahkan perasaan. Luahkan perasaan, bagus. Luahkan kepada siapa? Ibu apa? Ibu bapa atau orang yang kita percayai. Okey. Jangan pula jumpa tepi jalan, jumpa orang, terus pergi luah perasaan. Ataupun nak luah perasaan kat wartawan. Panggil wartawan datang rumah. Tidaklah. Lagi apa lagi cara, Sarah? Awak rasa? Kalau saya luangkan masa dengan keluarga lah. Sebab okey. Selain daripada itu semua, ada tak cara-cara lain? Luangkan masa tu mungkin macam berkelah, menonton televisyen bersama, drama. Okey, drama apa yang sekarang yang tengah popular di televisyen? Norita dengan Anggara Cinta. Oh, itu cerita kegemaran awak lah. Sarah, kau tengok cerita mana Sarah? Rahimah Tanpa Rahim? Bukan? Tak tahu lah, saya jarang tengok drama. Oh, jarang tengok drama. Jadi tengok cerita apa? Korea? Penthouse? Tak tahu lah. Tak tahu. Kasih dah masuk balik. Ain tengok cerita apa, Ain? Penthouse. Penthouse? Ya, itu antara cerita yang saya sedang menonton sekarang juga. Okey, Danish? Ada cerita yang seronok yang diikuti sekarang ni di televisyen? Tak ada. Tak ada okey, tak apa. Kita pergi yang seterusnya. Okey, inilah aktiviti. Yang ni awak kena rujuk modul. Tutup dulu mic. Okey, tutup mic masing-masing. Okey, rujuk modul anda. Okey, ini yang jawapan-jawapan tadilah kita dah bincangkan. Okey. Jadi aktiviti pertama ni melengkapkan dialog, ruangan dialog dengan jawapan yang sesuai. Okey. Tadi kita tengok jawapan dia. Inilah jawapan dia. Okey, boleh salin atau guna jawapan awak tadi pun boleh. Okey, bagaimana kita dapat atasi stres? Kita dapat mengatasi stres dengan bangun awal, belajar di bilik yang selesa, mempunyai keluarga yang bahagia, membuat persediaan awal untuk menghadapi peperiksaan dan mendapat pujian. Pujian selalu dipuji juga dapat mengurangkan stres. Ataupun mak ayah selalu sebut, saya sayang awak. Mak sayang kau anak mak. Abah sayang kau. Itu pun dah boleh mengurangkan stres. Okey. Kemudian tolong jelaskan pengajaran dari pantun ini, Asha. Pengajaran dari pantun
pantun. Oh, saya tak present lah kat awak. Patutlah saya rasa macam pelik. Tak maaf ya. Mari kita lihat. Okay. Okay, nampak Okay, saya ulang balik tadi. Okay, ini jawapan dia lah. Bagaimana kita dapat mengatasi stres? Okay, kita dapat mengatasi stres dengan bangun awal, belajar di bilik yang selesa, mempunyai keluarga yang bahagia, membuat persediaan awal untuk menghadapi peperiksaan dan mendapat pujian. Okay, itu jawapan yang pertama lah. Okay, sama macam yang awak terangkan tadi, cuma tulis dengan struktur ayat yang betul lah. Okay, yang kedua, tolong jelaskan pengajaran daripada pantun ini, Asha. Okay, jadi Asha akan jawab. Pengajaran daripada pantun ini ialah kehidupan kita akan tenang dan gembira jika kita dapat mengelakkan diri daripada masalah. Boleh juga tadi jawapan kawan-kawan awak. Kita perlulah mengelakkan diri pada masalah untuk hidup kita lebih tenang dan gembira. Itu pun boleh terima. Okey. Kemudian, Asha, apa pendapat kamu? Pada pendapat kamu, apakah kesan jika kita bijak mengawal stres? Okey, jadi jika kita bijak mengawal stres, kita akan dapat hidup dengan selesa dan mencapai kejayaan serta kesihatan kita sentiasa baik. Maksudnya, salah satu punca orang jatuh sakit ataupun orang mudah dijangkiti penyakit adalah kerana mereka stres. Bila stres, badan kita dah kurang imunisasi terhadap penyakit. Kalau awak perasan, bila kita contohlah kalau mungkin ada pengalaman keluarga yang menghadapi kanser dan sebagainya, selalu kita akan cuba menggembirakan orang-orang yang sakit seperti kanser. Dan suasana di sekitar mereka pun, mereka perlu hidup dalam keadaan yang ceria supaya apa orang kata, kanser itu tidak merebak dengan cepat. Okey, kanser ni akan merebak lebih cepat bila seseorang itu dalam keadaan sedih dan stres. Maksudnya bukanlah dia, ada orang boleh sembuh daripada kanser. Kenapa? Sebab mereka sentiasa positif dan dapat mengawal stres mereka dengan baik. Ada orang yang tidak mampu. Mungkin orang kata salah satunya mungkin sudah ketentuan ilahi lah. Okey, salah satu lagi, kalau dia berusaha untuk hidup, dia akan kena fikiran positif. Okey? Dapat tak jawapan ni? Semua dapat? Dapat. Okey Okey. Jadi kita tengok yang seterusnya, yang terakhir itulah. Nyatakan cara mengatasi stres. Cara mengatasi stres, yang pertama boleh mendengar lagu atau muzik kegemaran anda, berkelah bersama-sama ahli keluarga, okey, berbual-bual atau menceritakan masalah dengan orang yang rapat dan dipercayai. Okey? Jadi selesai tugasan anda. Tak adalah, itu sahajalah. Untuk hari ni, kita akan jumpa hari Jumaat. Jumaat kan kelas online. Jumaat. Okay, jadi siapkan tugasan yang ni je lah. Dengan yang kuis dah jawab kan? 2 kuis, kuis minggu lepas dengan kuis semalam dah buat Dah. Dah. Bagus. Okay. Jadi kejap saya nak stop recording dulu.